Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد. Alhamdulillah, pada jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali pada membicarakan berkenaan dengan tafsir secara ringkas tentang surah Al-Fatihah, di mana kita telah melalui beberapa ayat-ayat sebelum ini, daripada ayat pertama sehingga ayat ke-5 daripada surah Al-Fatihah. Jadi kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan ayat ke-5 daripada surah Al-Fatihah tentang firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tentang perkataan na'budu di sini, di mana kita sedia maklum, jika mana kita melihat kepada sudut terjemahannya, yang diterjemahkan adalah hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi jemaah yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang telah kita dengarkan pada perjumpaan yang lalu, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala pada perkataan na'budu di sini, Allah menggunakan huruf nun. Yang ini kalau ikut dari sudut terjemahan bermakna kami. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan nun ataupun maknanya kami, sedangkan yang kita baca ni adalah seorang diri. Kita yang baca Al-Fatihah, bukan keluarga kita, bukan kita ajak orang ramai baca Al-Fatihah, tapi kita sendiri yang baca surah Al-Fatihah. Langsung, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf nun? Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam bahasa Arab, penggunaan huruf nun ini ia terkadang-kala membawa maksud kemuliaan, memuliakan ataupun pengagungan, dan terkadang-kala ia membawa maksud bahawasanya ia membawa maksud sebagai beramai-ramai. Ini di antara fungsi berkenaan dengan huruf nun. Sama ada nun itu menunjukkan kepada pluralism, bermakna kami, kita, ataupun nun itu membawa makna ta'zim, yakni pengagungan. Jadi kalau kita melihat kepada ayat ini, kedua-duanya itu salah. Ia tak menunjukkan kepada ramai, kami, kerana yang kita baca ini seorang diri. Yang kedua adalah, ia tidak menunjukkan kepada pengagungan. Kerana apabila kita melakukan solat, kita dituntut untuk merendahkan diri kita. Kan? Merasa diri ini hina, merasa tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Bermakna, jika mana ia partnerkan, kita gunakan perkataan nun untuk ta'zim, pengagungan, tak kena. Langsung apakah yang dimaksudkan? Mengapakah Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan atau huruf nun di sini? Maka ulama ada pelbagai pendapat dalam menerangkan berkenaan dengan huruf nun di sini. Di antaranya ada yang berkata bahawa apabila Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf nun ini, ia merupakan sebagai dorongan dan juga anjuran bagi seseorang untuk terus melakukan solat secara berjamaah. Untuk terus melakukan solat fardu khususnya secara berjamaah.
sama ada di masjid ataupun di rumah. Yang afdalnya of course lah bagi kaum lelaki itu untuk mendatangi masjid, melakukan sembahyang berjamaah. Tapi jika mana tidak berkesempatan pulang kerja lewat dan sebagainya, maka cubalah sedaya upaya untuk dapat melakukan solat berjamaah bersama isteri dan keluarga. Maka ia itu adalah afdal. Kita sedia maklum bagaimana darjat dan juga ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang melakukan sembahyang berjamaah. Sehingga mana diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa sesungguhnya takbir pertama mendapatkan takbir atau ihram bersama imam di dalam solat berjamaah itu adalah lebih baik baginya daripada dunia dan segala isinya. Untuk apa ni dapat pahala ni? Kalau kita dapat takbiratul ihram bersama-sama dengan imam. Imam Allahu Akbar, kita pun kat belakang sama-sama dengan imam Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi ini merupakan sebuah dorongan bagi kita melakukan solat berjamaah. Kemudian ada juga pendapat yang lain mengatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan nun di sini ataupun yang dimaksudkan dengan kami di sini adalah bahawasanya kita merangkumkan ibadat kita bukan manusia saja tetapi juga dengan bersamaan dengan malaikat dan juga jin. Jadi kita merangkumkan, maksudnya kami semua ni ya Allah, kami semua ni, kami daripada golongan manusia, jin, malaikat, semuanya kami hanya menyembah kepadamu ya Allah. Jadi relevan, jadi kena dia punya penyesuaian ataupun penggunaan nun pada ayat tersebut. Baik. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan huruf nun itu kerana untuk menunjukkan bahawasanya kita ini apabila mengaku sebagai orang yang beriman, bermakna kita yakin dan kita faham bahawasanya orang beriman itu adalah saudara antara sama dengan yang lain. Antara satu dengan yang lain, kita semua orang-orang Islam adalah bersaudara. Jadi seolah-olah mengatakan kepada dalam sembahyang kita itu atau dalam bacaan Al-Fatihah kita itu bermakna kita merangkumkan sekali semua hamba-hamba Allah yang beriman itu ya Allah. Kami semua hamba-hamba-Mu yang beriman, kami menyembah-Mu sahaja ya Allah. Kami tidak menduakan-Mu, kami tidak mensyirikkan-Mu, kami hanya menyembah kepada-Mu sahaja. Jadi ini adalah ini seolah-olah kita memintakan ataupun kita membuatkan declaration bukan untuk diri kita saja, tapi untuk orang-orang Islam yang lain. Subhanallah. Jadilah inilah di antara sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan nun dalam lafaz na'budu. Dan kita sedia maklum bahawa na'budu ini adalah kata kerja atau dalam bahasa Arab kita panggil fi'il. Kata namanya atau isimnya itu adalah abdun, hamba. Kata namanya itu adalah hamba. Menunjukkan bahawasanya hamba itu atau darjat hamba itu adalah darjat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Darjat yang paling mulia di sisi Allah adalah darjat penghambaan. Darjat hamba yang Allah panggil abdun. Dan satu-satunya yang Allah Subhanahu Wa Taala mengaku orang itu sebagai hambanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala declare. Allah Subhanahu Wa Taala membuat pengakuan pada kita semua bahawa Nabi SAW itu adalah hamba yang sebenar-benarnya. Kita boleh kata kita ni hamba Allah. Itu biasa-biasa je. Tapi adakah Allah mengaku kita ni hambanya? Itu perkara yang kedua. Jadi Nabi SAW itu Allah mengaku. Allah menjelaskan. Allah memberitahu pada kita semua bahawa Nabi SAW itu adalah hamba Allah yang sebenar-benar hamba.
Kita boleh kata kita ni hamba Allah, tapi pada masa yang sama kita jadi hamba duitan, na'udzubillah, hamba dunia, hamba perkara-perkara yang kita inginkan, hamba nafsu, syaitan dan sebagainya. Kerana kita mengikutkan kehendak-kehendak yang tersebut. Subhanallah. Jadi darjat hamba itu atau abdun itu adalah darjat yang mulia. Kenapa saya kata darjat yang mulia? Kalaulah ada darjat yang lebih mulia daripada darjat abdun ataupun hamba, maka sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala akan memanggil Nabi dengan title tersebut. Sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala akan memanggil Nabi dengan nama darjat tersebut. Tetapi tidak, Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi dengan perkataan abdun. Subhanallah. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang dimaksudkan dengan iyyaka na'budu. Baik, kemudian kalau kita melihat sambungannya adalah perkataan wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Meminta taufik, meminta hidayat, meminta dibebaskan dijauhkan daripada api neraka, diberikan peluang berjaya dapat masuk syurga, dimurahkan rezeki, anak-anak yang soleh dan solehah, isteri yang solehah, suami yang soleh, macam-macam yang kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma, kalau kita merenungi maksud daripada ayat ini, akan timbul beberapa soalan yang mungkin kita tak perasan. Yang pertama adalah, selalunya, sebelum kita melakukan sesuatu perbuatan, biasanya kita akan berdoa, meminta pertolongan sebelum kita melakukan perbuatan tersebut. Kan? Sebelum kita nak melakukan kerja, nak cari nafkah, nak keluar rumah tu, kita berdoa pada Allah sebelum kita nak melangkah kaki keluar. Kan? Dan juga pada perkara-perkara yang lain, kita minta tolong Allah, kita minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kenapa dalam surah Al-Fatihah ini kita minta pertolongan kepada Allah sedangkan kita sudah semayang? Kan sepatutnya kita minta tolong kepada Allah sebelum kita melakukan solat. Ini contohlah khususnya semayang ni, kerana Al-Fatihah itu wajib dibaca di dalam solat. Tapi kenapa kita tak minta tolong Allah tu khususnya sebelum semayang? Ataupun kita baca Al-Fatihah itu sebelum semayang? Kita baca surah Al-Fatihah itu dalam semayang. Sedang melakukan pekerjaan itu, sedang melakukan solat, kita baca Al-Fatihah. Kita minta pertolongan Allah. Maka apakah jawapan dia? Ataupun apakah hikmahnya? Kita minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam solat. Maka sama juga, ulama ada perbezaan pendapat berkenaan dengan huraian tentang perkataan ataupun fi'il nasta'in ini. Di antaranya adalah, ada yang mengatakan bahawasanya kita apabila meminta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam solat, berarti kita meminta agar mana kita dapat melakukan ibadat itu seikhlas mungkin. Kadang-kadang kita ni daripada awal surah Al-Fatihah sampai ayat keempat kita ikhlas. Kan? Baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Normal. Hati kita pun normal. Tak ada berkata apa-apa pun. Normal. Tapi bila masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini contoh umpama saja, nak menunjukkan bagaimana kita nak kena minta tolong pada Allah untuk kekalkan keikhlasan kita dalam ibadat. Tiba-tiba masuk pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, timbul pula, boleh tahan suara aku hari ni. Sedap juga suara aku. Al-Fatihah aku ni sebiji macam mishari, sebiji macam sudais. Dah timbul sifat ujub, rasa bangga pula, rasa ta'ajub dengan diri sendiri. Maka habis. Hilang ikhlas tu, subhanallah. Jadi kita bila mana kita membaca nasta'in itu, kita minta agar mana Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita dapat melakukan ibadat kepada Allah seikhlas mungkin. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mana sepanjang kita melakukan ibadat solat ini khususnya dan amnya pada ibadat-ibadat yang lain, kita tidak diganggu oleh perkara-perkara yang lain.
Gangguan itu boleh datang daripada diri sendiri. Gangguan itu boleh datang daripada orang lain. Gangguan itu boleh datang daripada syaitan. Gangguan daripada diri sendiri itu bermakna nafsu kita. Asal semayang je, lapar. Asal lapar je, nak semayang. Sebelum semayang okey je. Tak ada bunyi perut lah. Tak ada tekak nak makan tu lah. Tekak nak makan ni lah. Tapi bila semayang je, teringat sotong hitam. Teringat lauk sambal goreng. Teringat lauk rendang. Semua ni keluar. Ni pasal apa? Ni nafsunya tiba-tiba. Subhanallah. Jadi ini namanya perkara-perkara yang menghalang kita untuk dapat melakukan ibadat kita ni dengan secara sempurna. Yang kedua pula adalah gangguan daripada manusia. Tengah semayang, telefon bunyi, orang beri salam, isteri panggil, suami panggil, anak-anak cari. Bila tak semayang, tak ada pula benda-benda ni semua. Subhanallah. Macam-macam gangguan. Jadi kita minta tolong Allah agar Allah jauhkan kita daripada perkara-perkara ini semua. Yang ketiga adalah gangguan syaitan. Kebiasaannya gangguannya itu merupakan keraguan, was-was di dalam solat. Was-was dalam solat. Syaitan tak nak kita dalam semayang ni ingat Allah terus. Dia tahu kalau kita punya semayang ini dapat ingat Allah terus, tak boleh 100% pun, 90% ke 80% ke, dia tak nak. Pasal kalau kita dapat semayang yang seperti itu, maka semayang kita itu ada roh, ada nur, ada cahaya, ada berkatnya yang boleh menghalang kita daripada melakukan maksiat. Kan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam masuk ayat, sesungguhnya semayang itu menghalangi kamu daripada melakukan kemungkaran dan juga kekejian. Dan kemungkaran. Kekejian dan kemungkaran. Subhanallah. Jadi syaitan tak nak kita ingat Allah pada semayang kita. Mulailah kita semayang je, tengah baca Al-Fatihah, syaitan cuit sikit. Itu tadi Bismillah itu kurang ha dia. Dia kena ha, dia bukan ha. Baca lagi. Dah masuk ayat pertama, dah masuk ayat kedua. Alhamdu. Itu du tu dal dia kena qalqalah tebal sikit. Dia tak boleh du, dia kena du. Dia masukkan waswas. Kita pun jadi ragu-ragu. Daripada pukul 1 suku semayang zuhur sampai pukul 4 pun tak habis-habis. Pasal gara-gara was-was. Bila kita semayang je, dia bayangkan kita benda-benda yang kita nak. Lepas tu orang kata apa, kalau sampai orang mengatakan apa, kalau kita terlupa kunci letak kat mana, cuba semayang 2 rakaat. Confirm akan ingat. Nak keluar pergi pasar, tiba-tiba tak ingat beg duit letak kat mana, cuba semayang 2 rakaat. Dia bukan pasal keberkatan semayang tu, tetapi kerana syaitan tak suka kita ingat Allah bila kita semayang. Syaitan tak nak kita ingat Allah bila kita semayang. Jadi bila kita semayang, diingatkanlah. Tadi kau letak beg duit kau tu atas asbak. Tadi kunci tu tadi anak kecil kau buat main. Jadi bila kita semayang tu, kita dah tak ingat Allah lagi lah. Dah ingat kat mana barang kita letak. Dah ingat benda tu, benda ni, subhanallah. Ingat besok anak nak kena sign ni, isteri kirim barang ni, nak kena pergi sana, pergi sini. Semuanya ingat bila semayang. Bila tak semayang, tak ingat pula. La ilaha illallah. Subhanallah. Maka sebab itu para ulama mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita meminta kepada Allah pertolongan agar mana kita dapat dijauhkan daripada perkara-perkara yang boleh mengganggu kesucian, kemurnian, keikhlasan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cantik susunan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fatihah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan sambung lagi penerangan berkenaan dengan ayat yang berikutnya, iaitu ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.